Saya tertarik dengan itu. Saya kata Sanusi, di samping kejadian dia kata bahawa rare earth dia dapat dekat Kedah 43 trilion, kemudian jadi 63 bilion. 63 bilion pun tak betul juga tu sebenarnya. Kita dapati bahawa hari tu dia nak handle isu kuil di Kedah ni. Ada orang mabuk saya kalau mabuk. Ada orang mesej saya, dia kata kalau kau tak puas hati, kalau kau tak tahu tentang isu kuil Kedah, jangan masuk campur, dia kata. Kalau aku tak tahu, then make me know, bagi aku tahu. Sebab apa? Sanusi menggunakan istilah orang mabuk todi. Kita tahu orang India ni diasosiatkan dengan selalu mabuk todi. Ini generalization yang discriminate kaum India hanya kerana isu kuil. Janganlah buat penghinaan tersebut. Walaupun dia istilah ke apa ke, itu istilah yang bangang. Kau sebagai menteri besar, carilah istilah yang lebih baik daripada tu dan nyatakan dengan jelas kenapa. Dan sepaham saya, menurut MIC, 2 kuil yang dirobohkan tersebut, satunya dijadikan parking motosikal, satunya dijadikan padang futsal. Kalau betul lah apa yang MIC kata, maka itu bagi saya adalah satu perkara yang sepatutnya tak patut dilakukan. Sebab apa? Kita tak boleh samakan buat masjid, buat surau dengan buat kuil. Buat kuil dia ada upacara, dia ada cara, dia ada kaedah, dia ada dia punya sebab dia. Buat masjid kita boleh buat kat mana-mana. Sebab itu tempat sujud dipanggil tempat di mana kita sujud dipanggil masjid. Kita pun tahu benda tu. Tetapi buat kuil ni dia ada cara, dia ada peraturan. Kenapa Sanusi tak pergi jumpa dengan orang yang pakar dalam agama Hindu dan kuil dan sebagainya? Kalau dia buat bagus, buat baik, benda ni sebenarnya boleh jadi positif. Apa orang kata, benda yang positif kepada image beliau. Benda yang positif kepada image beliau. Seorang yang beragama Islam, yang orang PAS, yang orang kenali sebagai ekstremis agama, tetapi dalam hal kuil ini dia boleh berkompromi, dia boleh memberi yang terbaik, cadangan kepada orang bukan Islam, kepada penganut agama Hindu. Contoh seperti apa? Ya Allahyarham Nik Aziz. Allahyarham Nik Aziz, cara dia menonjolkan diri dia kepada orang umat bukan Islam, sehingga orang bukan Islam pun respect dia. Di dalam Kelantan dan di luar Kelantan. Tetapi dahlah menteri besar ni robohkan kuil, itu satu hal. Kemudian dia kata, tak boleh buat, kenapa ini dia orang buat ni macam ni, umpama orang mabuk minum todi. Ni apa istilah macam tu? Dia meninggalkan satu kesan negatif kepada imej Melayu, kepada imej orang Islam. Dia kata itu hanyalah sebagai kiasan. Kenapa kau pakai kiasan mabuk? Kenapa pakai kiasan minum todi? Kan? Orang pun tahu minum todi ni equals to apa? Kan? Equals to apa? Jadi mabuk todi populariti. Dia kata apa? Saya baca. Bantah roboh kuil, jangan minum sebotol, mabuk 2-3 botol. Sanusi. Menteri Besar Kedah menegaskan isu perobohan kuil Hindu adalah isu undang-undang, bukan isu pergauman agama diskriminasi. Dia kata membidas pihak berkepentingan, MIC lah. Jangan sampai kita gaduh pada masa depan kerana mabuk todi populariti. Mahu tunjuk jagoh kaum pada masa akan datang. Menurut Sanusi, langkah perubahan itu dibuat supaya terletak setiap binaan struktur di semua tempat patut berada pada tempatnya secara sah dan terkawal menurut garis undang-undang dan pentadbiran diletakkan di bawah institusi kerajaan. Ia harus bermula sejak dulu, bukan sekarang, walaupun masih belum terlambat untuk melakukannya. Kuil yang dipercayai berusia 50 tahun itu diroboh selepas tapak tersebut dimiliki kerajaan negeri mahu dibangunkan. Selain itu, sebuah dewan silat dan 5 kawasan parkir turut dirobohkan untuk membina gelanggang futsal. Antara yang membantah ialah termasuk M. Sarabanan yang menggesa Sanusi cuba menjelaskan pendirian kuil dan tempat ibadat. Saya kata itu tanah kerajaan negeri. Itu saya kata tanah kerajaan negeri untuk membuat pembangunan, dan kuil itu dah berusia 50 tahun. Ada satu kuil tu kata berusia ratusan tahun, yang ini percaya 50 tahun. Ada yang kata ratusan tahun, tuan. Tak apalah. Kenapa tak boleh dikompromikan? Sebab itu tanah kerajaan, boleh digazetkan anytime. Dan perihal agama ni adalah satu perkara yang sensitif. Bila satu perkara yang sensitif, jangan kita sewenang-wenangnya. Itu utama. Jangan kata ni lah, masjid lah umpamanya. Satu masjid mungkin berusia 100 tahun. Walaupun kita boleh roboh masjid, bina masjid kat mana-mana. Even kalau kita roboh, bayangkan, katakanlah satu kerajaan tu, bukan kerajaan Melayu, kerajaan Cina lah kata, roboh masjid. Sebab apa?
sebab nak bina padang futsal ataupun nak bina court badminton kat situ. Saya percaya memang ramai orang Melayu akan bangkit, oh kita tak boleh, ini adalah rumah ibadah kita, bumbang. Padahal nak rubah masjid tak ada masalah. Nak rubah masjid, binalah baru. Itu dalam keadaan agama kita tak ada pun letak spesifik satu tempat tu kena kat situ. Hindu, dia ada atur cara dia ada agama, dia ada kepercayaan dia. Dan Menteri Besar tak boleh sewenang-wenangnya ambil benda perkara ini seolah-olah benda ini tak penting. Kena jumpa dia orang, kena berbincang dengan orang. Mungkin keperluan nak meroboh, mungkin bagi tempat yang baru. Ada perbincangan. Saya tak kata tak ada perbincangan, tetapi nampak gayanya daripada segi image media. Benda itu, saya tak marah kalau image tu menghentam PAS saja. Masalahnya dia memberi image buruk kepada orang Islam as a whole, dan PAS yang kononnya membawa image Islam ni. Jadi dia membawa satu perkara yang signifikan kepada apa orang kata, kepada tanggapan orang ramai, orang bukan Islam kepada orang Melayu, kepada orang Islam. Benda ini adalah benda itu tanah kerajaan negeri. Kalau saya jadi kerajaan negeri, saya kata KZ kan jadi rumah ibadat. Kalau dia berada di kawasan yang terlalu membangun, Kedah ni tak adalah terlalu membangun, dia bukan macam KLCC kan, bukan tak pernah pun kuil dipindahkan, pernah ada upacara-upacara dia. Kalau kita pergi KKL KKL umpamanya, kalau tersalah saya dekat tengah-tengah, tak jauh daripada Mid Delhi tu pun ada kuil Hindu kat situ, tak dipindahkan, still ada kat situ. Kalau kita tengok dekat Serdang pun ada, tak dipindahkan, ada dekat situ. Sebenarnya boleh cara kita, we can go around it, terpulang kepada kehendak dan kemahuan. Dan inilah kerajaan PAS yang tak pernah cuba memahami kehendak dan keperluan rakyat yang sebenarnya.